إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأساتذة شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Baik, apa? 3 soal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Soal, berapa banyak lataif? Lataif jamak dari kalimah latifah. Latifah, latifat. Ini lataif tu jamak. Ya, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir. Bila banyak dipanggil lataif. Ya, itulah panggil mana hakikat insan. Latifatul rabbaniyah, nuraniyah. Itu dipanggil ruh. Semua tu dipanggil latifah. Ya, latifatul rabbaniyah, atau benda yang seni, yang dibangsakan kepada kejadian Allah Ta'ala. Ruh tu bukan di Tuhan, di makhluk. Ya, benda yang seni. Latifatul rabbaniyah, nuraniyah, yang dibangsakan pada nur. Sebab alam ini alam nur, ya, bukan alam kasif. Dia alam latif, alam yang seni. Baru kita tak nampak kan? Dia yang kontrol. Dia keluar je kan kita terjongkang tu. Dia raja ke, dia kaya ke, dia ulama ke apa semua, terjongkang kaku habis. Kalau dia keluar je kan habis terus. Tu ruhul hayah. Kalau ruhul yaqazah dia keluar je habis. Kita pun keluar ilustrasi. Ruhul yaqazah, ruh kesedaran. Bila dia keluar kan kita tidur, apa kita tak nampak. Tapi dia balik kita sadar balik. Kalau ruhul hayah keluar, tu pergi belakang kain kapan dia. Qalu inna lillahi. Dia tu dia panggil benda yang mahal. Dia yang boleh menangkap segala alam. Bila dia bersih, dia layak menerima pancaran-pancaran makrifat daripada Allah Ta'ala. Maka kalau kita tak jaga dia, kita jaga jasad kita ni, yang perutnya ada tai dalam ni kan, bodohlah insan mungkin. Jaga jasad, yang dalam dia ada tai insan ni, kemudian ni pun mati jadi bangkai busuk tu. Yang kita nak tu dia tu, hakikat dia tu, dia yang nak dijaga tu. Jangan dikotorkan dia dengan maksiat, dengan mungkar dan sebagainya. Aku ni ada berapa lataif ni? Berapa banyak lataif itu? Dan apa makna lataif? Jawab, ya anakku, ada pun makna lataif itu tempat yang halus. Itu panggil latifah, benda yang halus, yang seni. Daripada gerak-gerak ruhani. Dia punya gerak-gerak rohani itu. Sebab dia stesen-stesen itu. Qalbi, rosin. Ia telah setengah daripada batin tubuh. Tubuh kita yang batin, yang dalam. Dan adalah lataif itu 7. Kerana nafsu itu 7. Jadi jumlah zikirnya ialah 11,000. Jumlah zikir 11,000. Kerana tiap-tiap satu nafsu itu 1,000. Kecuali nafsu ammarah, ada zikirnya 5,000. Zikir dia adalah 5,000. Soal, ya Sayyidi, apa nama lataif yang 7 itu? Dan apa nama nafsu yang 7 itu? Jawab, ya anakku, ada pun nama lataif itu. Pertama dia panggil lataif qalbi. Dia panggil latifatul qalbi. Latifatul qalbi namanya. Artinya yang halus. Mana halus? Hati.
tempat di rusuk kiri atas kepala sanubari. Dia duduk di mana? Rusuk kiri itu, di bawah susu sikit. Itu dipanggil latifatul qalbi. Yang kedua, latifatul ruh. Ya, lataif al-lataif al-latifah. Eloknya latifah dan latifatul ruh. Ya, perjamaan. Namanya artinya apa? Yang halus daripada ruh. Maknanya benda yang seni. Itu panggil latif. Lataif itu benda seni, benda halus, benda yang maknawi, bukan benda yang kasifah. Kalau kasifah ni tangan, kaki, kepala ni yang kasar, yang boleh lihat, boleh sentuh. Ya, ni benda yang dalam tak boleh sentuh. Nama dia ialah latifatus sid, latifatul ruh yang kedua. Qalbi, ruh namanya. Artinya yang halus roh tadi tempatnya di rusuk kanan kita, kira-kira 2 jari di bawah susu kanan. Ya, itu dia tempat dia tu. Dan ketiga, latifatus sir, artinya halus rahsia dia, tempatnya di dada kiri. Ya, dada kiri kira-kira 2 jari di atas susu kiri. Itu dipanggil latifatus sir. Keempat, latifatul akhfa. Ya, latifatul akhfa namanya, yang halus, yang lebih tersembunyi, tempatnya dada kanan hampir pada belikat kanan. Dan kelima, latifatul hafiz, nama artinya halus, tersembunyi, tempatnya pada empedu je tengah. Keenam, latifatul nafsun natikah, namanya artinya halus, dia panggil otak, tempat di batin dahi, tengah-tengah. Lepas tu kalau tuan-tuan parti renung, memang semua khayalan kita dimasuk sini. Ya, dimasuk ke tengah-tengah. Sebab tu kita tembak kalimah kat situ. Yang ketujuh, latifatul anasir arba'ah. Ini cara dia. Jadi sikit di sini ada perbezaan sikit. Namanya halus, dia panggil anasir yang 4. Tempatnya pada pusat. Ya, kita naik di atas ubun-ubun kulli jasad. Ada pun nama-nama nafsu itu. Pertama, nafsu ammarah namanya. Kelakuannya jahat 100%. Pemikiran dia jahat, penglihatan dia jahat, cakapan dia jahat, pendengaran dia jahat, langkah dia jahat, duduk jahat, bangun jahat, makan jahat, semua jahat. Itu maknanya. Itu nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kalau kepala ni mikir benda haram dia. Kalau dia melihat, dia lihat benda haram, dia minat benda haram. Ya, surah masjid dia tak kenal. Dan ini nafsu macam kebinatang, macam orang kafir lah. Orang kafir tu tarak dia ni. Sebab kata inna syarrad dawa. Orang kafir ni standard di Quran kata syarrad dawa, binatang paling jahat. Ya, yang merangkak atas muka bumi. Siapa dia? Alladzina kafaru. Tu Quran sebut, dan saya sebut. Ya, syarrad dawa, sejahat-jahat binatang yang merangkak atas muka bumi. Siapa dia? Ialah orang kafir. Itu orang kafir. Kita tak ada pandang hebat langsung kafir. Sebab orang kafir orang paling hina, lebih bangsat daripada binatang. Dia dengan babi-babi lagi baik. Sebab orang yang mencabar ketuhanan Tuhan, tak ada nilai langsung. Tidak ada langsung nilaian apabila dia cabar ketuhanan Tuhan. Allah Ta'ala tunggal, dia tak terima. Dia pergi ambilnya patung, batu dia sembah. Dia panggil jahil. Ya, dia ambil yang kayu yang dipahat, batu diukir semua, dia pergi sembah, jadi bodoh mungkin. Sebodoh-bodoh, sejahat-jahat manusia ialah yang kafir. Sebab dia zalim paling besar. Inna syirka zulmun azim. Sungguh menyekutukan Tuhan tu zalim paling besar. Dalam hadis Nabi kata apa? An-nas fi naba'in azim akhluqu wa arzuqu wa yubadu ghairi. Ya, mana manusia dan jenayah paling besar. Ya, ialah aku jadikan dia, aku yang rezekikan dia. Dia makan, dia minum, segala kegunaan dia semua milik Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia sembah yang lain dari Tuhan. Bayangkan, sejahat-jahat manusia. Kalau tuan-tuan macam nak mati jaga anak kita, tiba-tiba dia kaya-raya, kita datang, kau siapa dia? Macam mana? Dia kata, kau tak kenal nak ayah engkau lah ni. Orang tua mana? Pergi balik. Dia hambat kita. Macam mana rasa kita? Marah kan? Oh, menyirap dalam itu kong hajaunya budak. Itu baru hubungan kita ubuwah, kebapakan dia kan. Ini uluhiyah, ketuhanan yang memang
Kita menumpang muka bumi Tuhan, tak nak iktiraf ketuhanan Tuhan. Dia ambil batu pula, ada lagi bebal pula, dia ambil tai pula, sedik atas dahi. Itu lagi bodoh kan. Ya, jahiliyah adanya. Dibangsakan kepada kejahilan, ya. Itu. Tu standard orang kafir kan. Syarrad dawab. Sebab tu kita tengok kata dunia yang merosak dan perosak dunia adalah kufar. Ya, dia bom sana, dia perang sana, semua datang kafir semua sana. Orang kafir boleh duduk negara orang Islam. Tapi orang Islam duduk negara kafir macam. Kerja kan kita macam-macam kan. Ni pun tengok dia macam kat luar Malaysia ni pun luar ni Islam. Yang boleh minta tu, yang boleh minta ni kan. Ni puak-puak kawan Pan-Pin pun memang habis buat dia. Itu geng-geng dia tu. Teruk kan ni. Hei, macam-macam. Ni dah daripada berteruk. Sampai kita kata nak apa dulu, teruk pada binatang ni kan. Sampai aurat pun tak tahu. Jangan tegur lagi masalah kenapa kena tutup rambut. La ilaha illallah. Apa nak jadi kan tu? Terlebih teruk daripada binatang. Sampai hukum macam tu pun tak tahu. Sebab kalau dalam Quran tadi standard muka kau lah. Ya, bukan standard kau nak pergi tafsir Quran. Pas standard tu. Kau bukan ahli tafsir. Kau bukan tafsir. Quran hanya faham dia ialah mufassirin. Hadis muhaddisin tu bidang dia. Dia ni besok kalau nak operate kan kita buat kapak kan gitu. Saya operate awak, tak berani pula dia. Awak mana ada bidang ni, awak bukan pakar operation, kau bukan doktor, bukan pakar bedah. Tahu pula kan nak bedah cari pakar. Kau nak bedah perut kau cari pakar, ni nak bedah Quran hadis memang pakar, bukan kepala otak macam kau. Ni bangang macam apa nak kata betina lagi. Ya, geram dia orang dan ulama-ulama bersenyap. Ya, istihad dan sesat. Kan? Di Mesir dulu ada satu ulama kan, dulu satu ketiga ulama. Dia berbunyi satu ayat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kenapa diulang dalam surah Al-Rahman banyak kali? Sekali dah lah. Dia cakap macam tu je. Minggu Jumaat tu seluruh Mesir ulama yang baca khutbah naik istiar. Ulama ni telah murtad, keluar daripada agama Allah. Selara dia orang tak kan? Ini senyap semua kata. Bangkung je lah dan sesat. Balun mudillun. Ya, sesat lagi menyesatkan. Kau tidak ada kelayakan nak tafsir Quran, tak payah. Kalau kau tak punya ilmu alat dan nahwu saraf, tiba-tiba saraf, tak payah lah kata. Dia buat menyesatkan orang. Bahaya je kan. Mana pergi ulama-ulama kita pun tak tahu. Mana pergi mufti tak tahu. Ada mufti tarik balik pun ada kat Malaysia kan. Mufti tarik balik mungkin. Dah betul-betul tarik balik minta maaf. La ilaha illallah. Apa lah kan. Pelik je lah. Apa nak jadi kan. Macam-macam. Ya, akhir zaman kan ni. Berzaman kita ni zaman sahabat-sahabat sementara naik duduk ni. Bila Nabi ceritakan kerosakan fasad akhir zaman ni, sahabat yang handal-handal tu minta doa, ya Rasulullah, doakanlah agar kami tak bertemu zaman yang engkau sifatkan itu. Sekarang kita nak duduk macam ni, panas tu, macam-macam isu macam ni. Benda yang paling simple aurat pun tak tahu apa benda lah macam ni. Aurat, tapi nak ambil Quran pun orang kata Quran tak payah lah. Ke standard kau nak mengeluarkan yang nak tatbik hukum dari Quran hadis, tak payah lah. Ke standard kau. Habis tu. Tempatnya pada pusat. Dan ada pun nama-nama nafsu. Pertama dia panggil ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Kelakuannya apa? Jahat 100%. Memang dia tak ada langsung dalam pemikiran dia, gerak laku dia, tindak tanduk dia, amal soleh tak ada, maksiat mungkar habis tu. Siapa dia ni? Yang pertama kali orang kafir kan, yang pegangan dia teruk. Kemudian orang yang senang dengan dia. Dapat ditumpaskan dia dengan 5,000 zikir. Ni kalau orang beriman. Ya, kalau dia rosak tu maksud tentak dengan lataif ni, latifatul qalbi dia. Tentak Allah, Allah, Allah pada tempat lataif qalbi. Pada tempat latifatul qalbi. Ubah dia latifatul qalbi. Lataif tu jamak tu. Latifatul qalbi. Yang kedua nafsu mulhamah namanya. Ya.
Ammarah, menyuruh ke arah kejahatan. Mulhamah, nama iaitu kelakuan ya pemalas. Dia malas buat ibadat dan seperti perangai binatang jinak, ya, seperti lembu. Duduk mulhamah dan dia dapat ilham tapi tak kuat lagi. Dia seperti lembu dan kerbau, ya, hendak apa, nak kenyang, hendak senang, dan dia boleh konyang, perut bulat kan. Ada satu sahabat saya kan, dia naik satu taksi, driver taksi tu, dia pun cerita lah isu-isu yang berlaku kan. Apa driver tu kata, saya tak kira lah, dia kata, jadi perut saya bulat sudah. Kata, ya ni kau cakap ni, kau boleh tidur malam ni, pakcik yang tidur atas rumah tu, kau tidur kandang lembu. Standard kepala kau macam lembu mungkin. Bukan saya cakap, Quran cakap. Kan kata saya pula kan dia potong video, dia kata ni zaman potong video. Kan Quran kata apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insin. Kami akan sumbat humban ke dalam neraka jahanam tu kebanyakan daripada jin dan manusia. Yang mana sifat dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia ada hati, ada kepala otak, ada pemikiran, tapi tak pernah guna pikiran dia untuk mencari jalan sebenar, jalan makrifat kepada Tuhan. Dia kena cari dunia, ya. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Ada mata tak kita melihat ayat-ayat Allah Taala. Ya, yang kita lihat duit, projek tu yang otak dia. Lahum a'yun, ada mata tak melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak kerti mendengar ayat-ayat bimbingan daripada Rasulullah SAW. Dia tak kerti dengar. Tak kerti dengar tu yang jadi babas kan. Aurat pun tak kenal, pada mampus aurat pun tak kenal lagi. Jijik now tengok tuan ni. Aurat pun tak kerti. Budak sekolah kerti aurat perempuan, aurat lelaki. Ya. Lepas tu action pula. Saya pernah jadi imam dengan lelaki tu. Engkau lelaki kau bangang, lelaki kau pun bebal kan. Jantung video ni dipotong kat ni. Kau bangang, lelaki kau pun bebal. Kan nak lawan imam mazhab punya ijtihad, tak payahlah. Ya, dia bertobat lah banyak. Gila punya perempuan. Kan kata macam lembu marah pula. Yang macam lembu pun Quran kata kal an'am. Quran kata ada kepala otak, ada hati, tak kerti memikir kebesaran Tuhan dan tanggungjawab ke sebagai abdi atas muka dunia ni. Tak kerti fikir. Ada mata tak kerti lihat ayat-ayat petunjuk Tuhan. Ada telinga tak kerti dengar ayat-ayat petunjuk daripada Quran dan hadis Nabi. Ulaika kal an'am. Orang macam ni macam binatang kaki empat. Orang perangai macam tu binatang kaki empat. Quran sebut, kan saya sebut. Ya. Kau nak marah Quran, kau kata pakai Quran kan. Quran kata kau macam binatang. Senang gitu. Allah, teruk tu ni. Dia seperti lembu. Ini bila dimukasyafahkan qalbi arif billah dengan nur makrifat, dia nampak kan. Ya, cerita banyak. Di antaranya masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, imam tarikat Qadiriyah. Bukan pahaman Qadariyah, adalah ini Qadiriyah. Ya, di bait Rasulullah SAW. Seorang pemuda berkhidmat dengan dia. Ya. Tiba-tiba pemuda selalu doa dia lah. Doa saya Tuhan, dia aku doa kau jadi orang. Besok lagi jadi orang, lama jadi orang ni tuan, lain tak boleh. Kau sarung kasut aku ni, kau tengok dalam masjid. Yang tengah sujud, tengah sembahyang kau tengok. Tak berganjat tuan. Ya, yang tengah sembahyang, tengah apa tu, kepala lembu, kepala khinzir, macam-macam kepala dia tuan. Ni lah standard dia. Ya, sebab tidak dimasuk insan dalam neraka melainkan diubah wajah dia. Takriman lil Adam, kena memulakan Nabi Adam. Dia takkan rupa insan tuan, tapi orang kenal lah. Ya, itu maksud. Rupa dia macam rupa binatang. Dia orang macam tadi tu, macam kalau macam budak tu, pakai nama saya pun tak ingat nama. Apa nama dia? Nyonya nama dia. Macam nama dia. Allah. Kalau wali tengok tak rupa apa tu. Jangan-jangan rupa khinzir tu kan. Kedua dia panggil nafsu mulhamah. Ya, nama dia. Dia jenis apa? Malas. Ya, perangai ni macam binatang jinak. Dia kerja nak hantar ke darah kan. Binatang jinak, lembu binatang jinak lah. Kerbau, ya. Nak kenyang, kerja dia makan dan nak senang, ya. Nak melakukan syahwat, ya. Tu. Nak tahu lakukan syahwat jantan betina. Bagus itu. Ya. Orang mana kira dia hamba syahwat, dia panggil jantan dengan betina je. Tapi kalau jantan Kelantan lembut lagi. Coba anak jatah. Lembut lagi tuan eh. Kalau betul menatai kan macam ni. Ya, jantan betina itu sahaja. Tu je kerja dia.
Dia boleh makan, dia boleh senang, rumah besar, kita besar, ada betina, ada isteri, tu je. Oh, kalau contoh macam binatang lah taraf dia. Binatang ada benda tu. Ya. Nah, standard kita kena makrifat dengan Allah Ta'ala. Tak ada makrifat dengan Tuhan, orang tu tak ada nilai langsung hidup di atas dunia ni. Ya. Seorang yang berperangai begitu adalah dia telah ditawan nafsu. Dia puasa dia hebat kan? Rupa dia dihamba, abdi. Ya, dihambakan oleh nafsu dia yang mulhamah tadi. Ya. Yang ketiga dia panggil nafsu lawamah. Nafsu yang mencela. Ya, kejahatan. Namanya kelakuan dia sedar hendak berbuat kebajikan tetapi tidak dapat buat. Mana kesedaran tu ada tapi satu tombang. Nak bangun-bangun tombang balik. Kerana apa? Bimbangkan perkara dunia. Saya ni nampak benda tapi itulah apa itulah. Lepas tunggu malaikat maut datang. Ini perangai dia. Ya, gini macam-macam. Ini setengah daripada dia. Dia tahu tapi jadi bodoh. Dibodohkan oleh dunia gitu. Ya. Tu kalau bahasa halus sikit, dibebalkan oleh dunia gitu. Tu bahasa halus sikit. Kan? Kan tak nampak benda tu tak boleh tapi jadi bebal kan. Kemudian seorang yang terbimbang kebanyakan waktunya dengan pekerjaan dunia, ya pagi petang siang malam tak ada kerja lain, kerja dia mendarab. Dia kata arwah tunggu saya pun dia mendarab tuan-tuan, campur tak nak, campur ni sikit 3 campur 3 baru 6, kalau 3 darab 3 9. Dia kerja darab tuan-tuan ya, tolak tak ada, bagi tak ada. Betul matematiknya tu. Matematik dia campur dengan darab, tolak bagi tak ada. Ini Mu'alim Haji Wahid kata faul lah. Arwah tunggu Mu'alim ni. Mu'alim Haji Wahid wali besar tuan ni. Matematik kau tak betul dah, kau darab main campur je, mana ada dia je. Ya, tolak bagi tak ada, mana betul. Mana kau infak pada jalan Tuhan tak ada, kau kena darab je. Kan, infak tak ada, kedekut bakhil lungil kan. Allah karim. Waktu nak sampai ke Tuhan, Tuhan mana kan. Tetapi tidak dapat berbuat kerana apa? Bimbang perkara dunia tu. Dia lebih membesarkan dunia daripada urusan dia dengan Ta'ala. Orang yang macam ni dia takkan dapat lazzatul ibadah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an takuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwa. 3 perkara di antara dapat kemanisan iman, bahawa Allah dan Rasul diletak di depan. Apa urusan dia bertentang dengan urusan Allah dan Rasul, Quran dan hadis, dia tolak. Ya, dia tolak tepi. Ya, kita letak di depan Al-Quran wa sunnah, Allah dan Rasul. Kalau kita letak begitu, orang itu akan ada dapat kemanisan iman. Kalau tak dibikin nafsu di depan, jangan harap sampai mati baru tak dapat kemanisan iman. Bila beribadat, iman tak ada manis. Tawar tak boleh, tak boleh pergi. Ya, kita makan tawar macam basi gitu jalan. Ya, orang makan tengok 3 pinggan dia rasa macam basi. Rupa dia rosak, demam panas tu. Dia cek rupa demam panas, patutlah dia punya selera tak menentu. Ya, begitulah rohani kita. Bila demam dengan sebab apa? Kena injek macam-macam suntikan racun dunia, racun maksiat, atau jadi itu. Kepala bingung, tak nampak orang macam cerdik. Padahal tarak nama profesor. Ya. Profesor nama tuan, doktor. Tiba-tiba bawa kereta pergi mana? Buat pokok, sembah kayu dah, ilah busut sembah macam. Tiba kata ada hidayat. Man lam yahdillah fala mudhillalah. May yahdillah fala mudhill. Wa man yudlil fala hadiyalah. Al-hidayatul muwassilah itu milik Allah Ta'ala. Sebab tu kita syukur banyak bila kita dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Ini bukan boleh beri kan, sebuah market tak jual benda ni. Ya, Allah Ta'ala kurniakan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah Ta'ala mentahbibkan iman tu dalam kalbi kamu. Seorang yang terbimbang kebanyakan waktunya dengan pekerjaan dunia, tak habis-habis. Orang lain cari juga. Kalau arwah Sidi Asyik kata apa, orang lain makan juga, bukan tak makan, tapi makan macam kau. Kan, orang lain kerja juga, wali-wali tak kerja, kau kerja. Kau kerja tu melampau sangat. Kan, tak cukup, tiada sifat qanaah. Dah kaya nak kaya lagi, dah kaya nak kaya lagi. Ya, sampai tak sempat untuk bersungguh-sungguh mengumpul amalan akhirat. Tak nak kumpul, bersungguh-sungguh. Sebab kerja akhirat di depan,
Tapi kebanyakan manusia terbalik, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kebanyakan manusia melebihkan hidup dunia daripada akhirat. Itu Quran jelas. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Kalau guru sementara dengan guru tetap, mana nak? Oh, nak guru tetap. Gaji mahal, ada pencen. Yang ni pula ni, sekarang pula tak ada pencen lah dah. Bajet pencen ada, kau potong duit kau nak buat mana? Kau nak bagi suku sakat kau. Ya, ni pemimpin lanon banyak air ni dan setan kepala. Ya. Kau pegang amanah, kalau tak boleh letak ajalah, kan? Kau tak boleh pegang, letaklah. Tak pasang-pasang kau terkejut ke jahannam esok. Kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Ya, tiap-tiap kamu tu pemimpin akan dijaga. Tu dalam Islam Mi'raj bulan ni kan. Ada satu peristiwa pun kita tengok aneh. Bawa pikul kayu, tak boleh pikul lagi, tak boleh pikul lagi. Ni dah. Diri kau pun kau tak boleh nak urus banyak, kau pergi pikul jawatan tu, ambil gebut. Oh, jadi akhir tu lah. Ya, baca Islam Mi'raj, tapi tak apa di Islam Mi'raj tak tahu. Ya, rohani tadi Isra, tak ada Mi'raj ke hadirat Tuhan, itulah jadi macam-macam lagi ni tuan. Pada akhir zaman kita bawa Islam ni macam menggenggam bara api. Genggam jangan lepas kita babas. Tapi kalau genggam meletup jari, letup-letuplah jari dia sampai jadi abu maknanya. Baru kita selamat. Ya, genggam betul-betul. Sebab suasana akhir zaman ni memang tengok satu timbul pun. Ya, terhimpit ke tu dan macam-macam. Dulu ada pernah orang nak tikai orang ni kan. Oh, tak ada. Hanya lantang dia macam teko lah. Wong hajau kan. Ya. Allah. Dan seorang yang terbimbang kebanyakan waktunya dengan pekerjaan dunia, ya, adalah telah ditawan oleh nafsul lawamah. Di kawasan tu dia masjun, ya, di penjara. Habis. Keempat, nafsu radiyah, perangainya, ya, radiyah, iaitu riak dan ujub. Ada lagi kan? Dan siapa-siapa yang berperangai dengan riak dan ujub adalah ditawan oleh nafsu makna radiyahnya. Kelima, nafsu mutmainnah, perangainya permulaan dia busuk hati seperti hasad licin di luar, kasih di dalam. Dan siapa-siapa yang perangai hasad dan busuk hati adalah ia telah ditawan oleh nafsu mutmainnah. Keenam, nafsu mardiyah, ia perangainya panjang angan-angan dan banyak cita-cita dan barang sebagainya. Dan ya, terbentang dengan sebab-sebab banyak angan dan cita-cita ala nafsu mardiyahnya telah menawannya. Ketujuh, nafsu kamilah, perangainya ada takabur dan bongkak, dan barang yang berperangai ia dengan takabur nafsu kamilah yang telah menawan akan dia nafsu-nafsu sekaliannya. Apabila ia kalah, maka dia pula menarik dan menolong kebajikan, kecuali nafsu amarah, hanya dia diam saja dan lemah seperti orang yang kelaparan. Maksudnya apa? Nafsu atas tadi itu ada gangguan, itu bukan maksud kedudukan dia. Dalam peringkat nafsu itu ada gangguan lagi. Ya, bukan dulu nafsu mutmainnah itu dah cantik kan tu. Dah tetap. Tapi di situ ada lagi tu maksudnya. Dalam tu ada lagi perasaan-perasaan. Kadang-kadang hasad datang, ya, dan sebagainya. Nafsu dah cantik. Nafsu mutmainnah, nafsu yang telah tetap. Ya. Tapi datang dia mentuat, datang ujian dia. Kan? Yang selamat terus tak ada apa-apa tu Nabi dan Rasul. Ya. Wali-wali pun kadang-kadang, orang alim pun kadang-kadang ada penyakit tu, Tuhan uji dia. Perasaan dia datang, sap, ada kena buang. Itu maksud dia. Biasanya kalau kita tengok mutmainnah, beres kan. Kamilah lagi atas lah, beres lah. Tak, dia bukan baca sudut tu. Dia baca sudut gangguan. Dalam kedudukan nafsu cantik, tapi benda ni masih datang. Dia datang. Ya. Dia panggil gangguan-gangguan tu ada. Dalam peringkat tu ada lagi gangguan kan. Itu dahsyat ni. Soal, ya Sayyidi, apa perkara yang boleh mengalahkan nafsu tu? Jawab, ya anakku, yang boleh mengalahkan nafsu tu hanya dengan zikrullah. Ya, 1000 pada tiap-tiap tempat, kecuali nafsu amarah tu.
Tak kalah ia dengan 1000 zikirnya dengan apa? 5000 zikir Allah. Allah pada tempatnya itu, dan lihat seperti pelan di muka 19 sebelahan ada pelan dia. Tiada boleh diamalkan zikir lataif melainkan dengan izin guru yang mursyid, dengan ambil bai'ah. Dan tiada mengetahui hakikat lataif itu melainkan dengan nurul hidayah, seperti pada ayat firman Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Terang ayat. Afaman syarahallahu sadrah lil islam, adakah tidak mereka yang telah dibukakan, Allah Ta'ala dadanya, sadar tu lapisan pertama tuan ni, sadar, kemudian qalbi, fuad, dia naik ke atas. Ni kalau tak terbuka ni, orang kafir tak terbuka tuan ni. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu. Sama dia kau pergi peringat tak iman yang Muhammad tetap tak beriman. Sebab lapisan sadar pertama tak masuk, pum dia tendang balik tuan. Macam kita semua dah masuk ni, baru kita beriman. Dia nak naik ke atas lagi, naik qalbi, roh, sila ke atas. Maka iaitu atas kedatangan cahaya daripada Tuhannya, bahwa ala nurin, atau nur. Sebab tu perjalanan dalaman dia nur kan. Al-anwar matayar qulubi wal asran. Nur ni matayah, mana kenderaan bagi qalbi kita dan sir. Maka neraka wil, ada orang pula diminta neraka minta will minta neraka, hangpa tunggu esok will kan, will hangpa tunggulah will macam. Maka neraka will untuk bagi mereka yang keras hatinya dari zikrullah. Tuan-tuan, neraka will disediakan bagi lil qasiyati qulubuhum, bagi orang yang keras kematu hati dia, min zikrillah, daripada zikrullah. Maka wajib mengetahui seperti firman Ta'ala. Jadi sebab tu kita tebuk dia dengan apa? Zikrullah. Quran dah sebut tu. Tapi zikir betul-betul. Apa makna zikir? Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu makna zikir. Syuhud akan mazkur. Mana qalbi kita fokus betul-betul dengan nur dekat mazkur. Siapa mazkur? Huwa Allah Ta'ala. Jangan zikir memang tak adil lagi, tak masuk. Betul-betul tepat, dia kena betul. Dekat kalbi, kat roh tadi tu, sir dan sebagainya. Wa dawamul hudur, dan dawam kekal hudurul qalbi ma Allah, itu makna zikir. Maka orang yang berzikir semua dipanggil az-zakir. Makna orang yang berzikir. Tengok pelan atas tuan ni. Yang pertama dia tunjuk mana? Yang pertama qalbi. Tengok tu zikir apa? 5000. Lataif qalbi itu. Ini nafsu amarah wilayah Adam, dipanggil masyrab adami, dipanggil. Cahayanya hitam. Kalau kita sudut nampak terbukaan. Warna dia nur, dia ada warna-warna. Alwanul lataif dipanggil. Alwanul lataif, segala warna-warna sir kita dalam tu. Itu yang pertama. Mana kata ada hadis ni? Ada hadis sahih kata. Bukan hadis sahih, Quran pun ada gitu. Ini ilmu biasa gini, ilmu berangkai. Ilmu yang didapat oleh para awliya dipanggil rangkaian kedua, channel kedua. Wah, lagi teruk tengok ada channel mana ni. Channel pertama Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa yu'allimukumullah. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Itu channel pertama. Sarih, terang. Tuhan akan ajar kamu. Yang Tuhan ajar ni channel kedua ni. Ni wali-wali dapat. Engkau dapat tak benda ni? Tak dapat. Tak dapat, nanti dapat. Dan diam, jangan bising-bising. Kau kena sekil kepala yang. Hadis kata apa? Dalam hadis Nabi kata apa? Man amila bima alima warasahullah imam al-ya'lam. Siapa beramal dengan apa yang dia tahu, Tuhan akan ajar dia. Ini ilmu kurnia wahbi, bukan wahabi, wahbi. Tahu? Dekat-dekat nama silap sebut kan. Saya dapat ilmu wahbi. Ini kan wahbi. Tolol panggil kan marah, kata tolol. Wahbi mana kurniaan. Ini kurnia dari Tuhan. Bila? Dengan syarat dia beramal. Man amila bima alima. Siapa beramal
dengan apa yang dia tahu tu channel pertama nas ada, maka rangkaian kedua dia dapat. Tuan ajar dia yang ni Wahabi tak dapat, nanti dia marah. Ya ke ini bukan dia dengan ke ni muka syapa lah, tahu muka syapa? Kan kau silap baca khasyapa pula kau baca kan. Kau lagi kacau dia. Habis. Yang pertama. Yang kedua dipanggil apa tadi? Latifah. Apa? Latifatul ruh. Ya, kalau kita latifatul ruh, latifatul sir, tengok tu semua tu. Zikir seribu. Dekat atas sini, di sini jalan Tuan Syekh kita selisih kat bawah. Kat pusat dia panggil, dia telah anasir arba'ah panggil. Ya, kita situ tak ada, kita naik ke atas ni. Di atas ni kita panggil kulli jasad. Ya, kulli jasad. Ni wilayah Jibril alaihissalam. Ya. Dia masuk suluk dia tahu kan. Ya, orang masuk suluk dia kata dia pasang zikir kulli jasad, dia zikir, dia rasa semua dan dia dengar. Bulu gomo dia berzikir, kulit dia zikir, dia dengar. Habis Wahabi dia dengar. Engkau belum dengar, kau zikir lagi sampai dengar. Apa boleh bahas? Nak ajak berdebat kan aku tanya. Kau punya bulu gomo zikir kau dah dengar? Kau ni ilmu apa pula kau bawa? Ini ilmu channel kedua. Channel pertama tu nas dah ada. Tapi nak dapat ni kena riadah wal mujahadah. Tak ada riadah wal mujahadah tak buka. Dia nak buka kalau cermin nanti kau gelap. Cermin boleh tangkap, tapi masalah dia tebal. Satu hun dia punya tebal. Dia punya apa? Karat, debu, macam mana nak nampak? Cucilah benda tu. Cuci, dia panggil riadah, suluk. Ya, nak bersihkan semua. Dia bersih, dia dapat lah. Bila dia dapat, kau tak dapat, jangan hiyati. Minta dengan Tuhan. Minta dapat, mana dia? Mana dia? Lemah betul akan lawan dia. Mana dia? Mana dia? Macam dia ada seorang. Dia bawa tali, pergi bawa kat telaga. Dia pun bodak, tak ada air lah telaga ni, kemarau. Seorang lagi tak teriknya, tak nampak air, mineral ni, special punya air. Rupa dia punya tali sedepa, kawan tu punya tali 100 kaki, patut dapat kan. Tu je cerita dia. Para arif billah dia punya tali panjang kan ni. Patut dia dapat, patut nak buka. Itu semua ilmu kurniaan ya. Habis wa fi anfusikum afala tubsirun, afala tadabbarun. Setengah ayat afala tubsirun, banyak ayat Quran kan. Di dalam diri engkau, diri kamu tu, mengapa tidak engkau perhatikan? Ya, dalam diri kita. Sebab dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah kan. Dan orang-orang yang mengetahui akan sekalian, maka barulah dia mengetahui akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi SAW, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ini dia kata bukan hadis ni, ini hadis maudhu'. Ini cukup Wahabi cukup geram dengar ni. Ini bukan hadis, memang kita kaji bukan hadis. Asalnya kata kalam Sayyidina Abu Bakar, ada kena kalam apa, banyak lagi lah ya. Tapi ulama dia bawa sini pasal dia ada mutabik, dia ada dia makna sahih dengan makna Quran. Quran kata apa? Wa fi amsikum afala tubsirun. Mana Tuhan suruh perhati kat diri kita. Hadis tu pun suruh kenal diri sama tak? Selaras tak? Selaras tu je lah. Jadi maknanya naik. Dia kalau peringkat dia hasan di ghairi. Ya, kalau hadis tadi daif, ada qawi yang lain bantu, atau makna dia ada pada makna hadis yang sahih, maka lapas dia daif, makna dia sahih. Sebab kena ada dua. Kita bukan lapas dia sahih, makna pun kena sahih. Ni sahih, makna tak sahih. Dia pakai kepala dia. Dia salah lah. Faqad arafa rabbah. Kalau satu lapis lagi kan, Ibnu Arabi, ni lagi perang ni kena Ibnu Arabi ya. Bermimpi Rasulullah SAW dan ditanya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ni adakah hadis? Rasulullah tasihkan betul. Jadi bila Rasulullah tasihkan, jadi ulama sufi dia lebih tenang. Dia dapat tasih dari bagi insan, tapi tak boleh nak jadi hujah hukum syarak. Batu orang kata apa pun dia diam kan. Sebab jiwa dia lebih tenang. Kita dalam bab Ramadan ni, sikit lagi Ramadan masuk ni. Ni apa ni, bulan apa ni? Orang kata ulama haram lah ya. Ni bulan Syaban. Bila masuk 29 Syaban, kita tengok anak bulan.
Baik. Sekarang dalam hadis sahih Nabi kata apa? Sumu li ru'yah wa abtiru li ru'yah fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana salasin. Kan? Puasalah kamu kena tengok anak bulan. Ini bapak bulan tak nampak, anak bulan lagi tak nampak. Kan? Kau marah pula dia. Ya, tengok anak bulan. Ya, dan berhari raya. Apa berhari raya sini? Ya, wa abtiru mana berbuka. Berbuka sini mana apa? Hari raya. Pun tengok anak bulan juga. Tetap awal Ramadan dengan ru'yah, Syawal pun ru'yah. Fa in ghumma alaikum, jika dia mendungkan hari itu gelap, tengok anak bulan memang tak nampak dia, maka fa akmilu sya'bana salasin, sila sempurnakan Syaban 30. Baik, tengok hari tak nampak gelap, pada besok tak puasa, kita semulakan. Tiba-tiba ada seorang dia mimpi Rasulullah SAW. Malam orang tengok anak bulan tu, dia mimpi bagi Nabi SAW. Dia mengatakan besok adalah awal Ramadan. Ajam. Yang ni perkhabaran Rasulullah, yang ni hadis Rasulullah. Maka kita katakan nahnu nahkumu bizawair wallahu yatawalla sarain. Kita menghukum yang zahir. Zahir pada hadis tengok tak nampak pula. Sempurnakanlah. Bagi yang khusus bagi dia tadi, dia puasa, tak ada masalah. Ya. Tapi tak boleh dapat sumber hukum. Ya, semua dia pakai hadis itu wala maksubi, dia dapat benda ni terus muka syafa Rasulullah SAW. Kan? Dan hadis sahih sama ada kan, mar'an fil manam fasairani ya kazatan, coba lihat aku dalam mimpi, dia akan berpeluang melihat aku secara jaga. Dalam mimpi boleh dapat satu isyarat pun dah cukup dah. Kan? Jadi orang tak dapat, dia bising sebab dia tak dapat. Kan? Orang dapat, apa nak bising-bising dah dapat. Senyap je dah. Dia melalak yo ya kadang-kadang kau, ya. Macam ni. Habis lah. Satu lagi, ya Saidi, apa perbezaan zikir dengan muraqabah? Jawab, ya anakku, ada pun zikir itu diucapkan dengan hati atau dengan lisan itu. Hasil daripada zikir itu menerbitkan muraqabah. Ya, bila zikir terang, az-zikr lahu nurun. Zikir itu ada nur, cahaya dia. Bukan cahaya macam cahaya ini macam-macam. Ya, mana dalam hati kita tu rasa daripada lalai, rasa kuat, tu nur. Kuat rasa gurau dengan Tuhan, rasa mahabbah, rindu, tu nur. Tu maksud nur. Al-anwar, apa makna nur? Quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Itu setengah makna nur. Kekuatan berubah tu. Dulu tak masuk zikir, dia punya gila dengan dunia, dia masuk suluk, nak masuk kelambu, teringat projek aku tak habis, projek tak habis. Dia tembak 3 hari. Oh, lapang rasa Tuhan dia tu. Tak ada rasa pula, tenang rasa. Tu nur lah tu. Nur dia masuk. Nur muwajjah. Nur tawajjuh. Kita berhadap je nur datang. Kalau nur muwajjah tu pakaian orang makan mata lagi. Nur muwajjah ni nur tawajjuh. Setiap waktu kita ada tawajuh semua kan. Kita tembak lama-lama dia gugur. Karat-karat dunia tu gugur. Ya. Dia masuk dalam suluk tu, macam lubang kubur. Memang nak suruh kau ingat kubur pun, kau yang payah tengok kubur. Kan? Dia pergi kubur kan, ingat kubur dia buat cangkul. Apa? Bersihkan apa? Bersihkan gumput. Ingatkan nak tanam kredit. Ambil apa yang terbarang, zurul kubur fa innahu tuzakkirukum al-akhirah. Menziarah kamu akan kubur supaya kamu ingat akhirat. Mana kita bila ziarah kubur kena rasa lagi tak ingat akhirat, mana ziarah kau belum sampai matlamat. Ada maksud dia. Sampai ketika rasa betul, masya-Allah, besar-besar besok ni bangkit alam barzakh. Apa ya ziarah kubur? Kan? Ini ziarah kubur pasal bersihkan kubur tu. Ni kau nak nanam kredit apa? Ya. Kalau itu aja boleh bagus buat projek, tapi takkan tu je, tak sampai matlamat lebih besar. Pasal kadang nak cabut-cabut rumput pergi upah orang tak apa. Bagi RM50 pun punya cabut orang 4 kubur ada. Sekubur RM10 kan. Cabut rumput je banyak nak kan. Kejap kita payah pergi tak apa. Mana sekadar nak cabut rumput, nak cabut kalbi kita lalai. Payah ingat akhirat kan. Dan muraqabah itu menanti-nanti. Kalau bahasa lain mengintai-ngintai. Ya, hati itu ada pengintaian. Cuma raqib annallaha yarak. Muraqabah kan bahawasanya rasa Allah Ta'ala sentiasa memandang kamu. Rasa tak? Kalau kita berjalan tak terasa Tuhan pandang kita, oh berat kan? Ya,
Tak usah nak bahas tentang murakabah kan. Ini sebut murakabah di pening macam ilmu ni. Dan memerhatikan petunjuk daripada Allah Ta'ala dengan tiada berzikir, yang mana qalbi dia memandang benda tu, dengan beberapa syarat. Maka berapa derajat murakabah ada, tengok bawah ni ada lagi, insya akan datang sambung panjang lagi, dan bukan tak habis semalam nak baca. Kemudian soal ya saya di berapa derajat murakabah? Yang aku derajat murakabah tu ada 7. 7 cawangan. Murakabah ada 8 murakabah boleh. Tercawangan murakabah banyak pecahan-pecahan dia. Murakabah ahadiyah, ma'iyah, akrabiyah, dan seterusnya lah. Kemudian ada soal ya saya di berapa martabat murakabah? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah karim ya. Ini makan bawah. Ya Allah ya.